Perdebatan hebat masih berterusan, LGBTQ versus Islam. Kerana nampaknya masih ada segelintir orang, mungkin anda, yang berfikir bahawa kedua-dua perkara ini boleh serasi antara satu sama lain. Ya, mereka benar-benar telah dicuci otak sehingga mereka fikir anda boleh menjadi queer atau gay dan masih disayangi serta disokong oleh golongan Islamis di dunia ini, walaupun golongan Islamis telah dengan jelas menyatakan bahawa ini bukan pendapat mereka. Aduh, kawan-kawan, bersedialah. Anda mungkin akan ketawa, anda mungkin akan menangis. Saya pun tak pasti yang mana satu. Tapi kami ada kandungan yang menarik untuk anda hari ini. Selamat datang ke The Pushback. Saya Mira K, host anda. Kami di sini cuba mempertahankan Barat daripada penyusupan segala kejahatan di luar sana. Dan jika itu sesuatu yang anda faham perlu ditentang, maka selamat datang. Anda telah jumpa komuniti anda. Jadi pastikan anda tekan butang langgan, suka video ini dan mari kita mulakan. Video ini memang lama tapi ia sangat berharga. Baiklah. Brunei, yang majoritinya Muslim, sedang memperkenalkan undang-undang Islam yang ketat di mana hubungan seks gay boleh dihukum rejam sampai mati. Di bawah undang-undang baru ini, individu yang dituduh melakukan perbuatan tertentu akan disabitkan jika mereka mengaku atau jika terdapat saksi yang hadir. Hubungan sejenis antara wanita pula membawa hukuman berbeza, iaitu 40 sebatan rotan dan atau maksimum 10 tahun penjara. Begitu ringan. Saya cuma bersyukur bahawa golongan progresif di Barat turun ke jalanan berarak menentang homofobia yang kejam dan zalim seperti ini. Sudah tentu, itu bukanlah apa yang sebenarnya sedang berlaku. Tetapi untuk memikirkan hakikat bahawa ia begitu mendalam tertanam dalam kepercayaan agama mereka sehingga negara-negara benar-benar menjadikannya undang-undang. Ya, menjadikannya undang-undang. Seperti kalau anda seorang lesbian, selamat tinggal dan semoga berjaya. Namun begitu, masih ada juga orang yang rasa kedua-dua perkara ini memang boleh digabungkan. Maksud saya cuma perlukan satu saat. Saya cuma nak awak baca ini sekejap. PUS, Pussy, rampas dan tamatkan ketuanan kulit putih. Cinta mengatasi kebencian Trump. Trump menipu. Ya, tapi... Maksud saya, dan rambut mereka berwarna hijau. Saya beritahu awak, mungkin kita boleh selesaikan masalah dunia kalau kita haramkan pewarna rambut. Tapi itu cuma satu contoh. Bukanlah perkara ini berlaku selalu, kan? Maksud saya, sekali lagi, ironi. Tapi sekurang-kurangnya golongan progresif yang pergi. Cuba lihat gambar-gambar ini sekejap. Tidak kepada Islamofobia, tidak kepada perkauman dan fasisme, ya kepada kesaksamaan dan kepelbagaian. LGBTQ menentang Islamofobia. Sangat sukar untuk saya bayangkan bahawa orang-orang ini masih percaya bahawa ini benar apabila anda lihat mereka akan menghukum mati anda. Ya Tuhan, bukan kami yang mengatakannya, merekalah yang mengatakannya. Terdapat begitu banyak rakaman mereka mengatakan bahawa mereka benar-benar percaya bahawa ini adalah kumpulan manusia paling teruk di seluruh dunia. Namun orang-orang ini masih meluangkan masa mereka untuk mempertahankan kumpulan itu. Seperti yang saya katakan, memang selalu ada sesuatu yang tidak kena dengan rambut. Ada. Tapi sekurang-kurangnya golongan progresif yang keluar dan berarak menentang hukuman mati terhadap golongan gay di negara-negara Islam tidak diasak dan diugut oleh golongan kiri Antifa, kan? Tapi sekurang-kurangnya bila ada perarakan LGBT, pemimpin Muslim tidak membuat aduan tentang sepanduk mereka yang dikatakan Islamofobik, kan? Tapi sekurang-kurangnya bila ada perarakan LGBT, sepanduk yang dikatakan Islamofobik, kan? Pemimpin Muslim membuat aduan rasmi mengenai sepanduk Islamofobik di London Pride. Budak lelaki, mereka akan lakukan apa sahaja untuk mempromosikan seluruh mantra ini, seluruh perkara bahawa semua orang rasis. Ia benar-benar adalah barisan pertahanan terbaik mereka. Ia adalah perkara yang akan mereka gunakan berulang-ulang kali. Mungkin kami bukan rasis, mungkin kami cuma tidak suka hukuman mati. Tapi, sekurang-kurangnya bila ada perarakan LGBT, orang Islam tidak melemparkan kata-kata homofobik kepada orang gay, betul? Kau pasti kau akan buat ini. Tengok sini, cuba lihat ini. SASYFAG. Sassy faggot orang. Dia ada sedikit glitter, semoga Allah melaknat dia. Tapi sekurang-kurangnya. Oh,
ia memang tak pernah habis. Ia tak pernah habis. Ada kira-kira 50 lagi video dan kita akan tonton semuanya. Tapi sebelum itu, sekejap sahaja kita dengar dulu daripada penaja kita. Saya tahu awak perasan kulit saya nampak sangat cantik. Dan sejujurnya, saya bukanlah seorang yang ada rutin. Saya cuma ada satu rahsia kecil. Saya mula menggunakan OneSkin OS1 dalam rutin harian saya dan lama-kelamaan kulit saya memang nampak lebih licin dan sihat. Dan awak semua pun perasan. Apa yang membuatkan OneSkin berbeza ialah ia direka khas untuk menyasarkan sel-sel zombie iaitu sel kulit yang menua dan tidak lagi berfungsi dengan baik serta menyebabkan garis halus dan kulit kusam. Bukanlah saya dah tua pun. Keputusan ini disokong oleh 4 kajian klinikal yang telah disemak sejawat, lebih daripada 10,000 ulasan 5 bintang dan Bloomberg pun mengiktiraf mereka sebagai peneraju dalam kesihatan kulit jangka panjang. Saya sangat gembira kerana mereka menjadi penaja saya. Lahir daripada lebih sedekat penyelidikan tentang umur panjang, Peptida OS Sifar 1 OneSkin terbukti menyasarkan tanda-tanda penuaan yang kelihatan, membantu anda mendapatkan kulit yang paling sihat sekarang dan juga apabila anda semakin berusia. Untuk masa terhad, cuba OneSkin dengan diskaun 15% menggunakan kod MIRAK di oneskin.co/oneskin.co/MIRAK. Itu 15% diskaun di oneskin.co dengan kod MIRAK. Selepas anda membuat pembelian, mereka akan tanya di mana anda mendengar tentang mereka. Jadi, tolong sokong rancangan ini dan beritahu mereka bahawa saya yang memperkenalkan anda. Ya, tolonglah sokong rancangan ini dan teruskan menyokong ideologi yang menentang kegilaan ini. Saya sangat sayangkan lelaki ini. Oh ya, ini Paul Joseph Watson. Dia sudah lama buat video-video macam ni dan semuanya memang sangat bagus. Jom kita tengok apa lagi benda gila yang dihasilkan. YouTube sedang bersuara menentang perkara ini. Betul kan? Saya seorang individu queer trans gay dan saya dengan gembira akan menyokong dan Mempertahankan semua saudara Muslim saya. Tetapi sekurang-kurangnya di Barat, pendatang Muslim telah menyesuaikan diri dan menyedari bahawa hak LGBT adalah bahagian asas dalam masyarakat yang progresif dan penyayang. Betul? Sekolah rendah Anderton Park ialah sekolah terbaru di Birmingham yang menghadapi protes yang menuntut supaya pengajaran tentang hubungan sejenis dihentikan. menjadi seorang Muslim dan menjadi homoseksual malangnya tidak selari antara satu sama lain. Anda mesti menghormati hak kami. Anda mesti menghormati cara moral kami dan memberitahu orang bahawa tidak mengapa untuk anda menjadi Muslim dan menjadi gay. Encik Moffat. Malu, malu, malu. Malu. Baiklah, saya cuba ingin mencelah sekejap kerana saya sebenarnya rasa mereka ini betul. Sekolah tidak sepatutnya mempromosikan ideologi gay dan ideologi Islam. Sebenarnya, mereka tidak sepatutnya memaksa sebarang ideologi langsung kerana itu adalah tanggungjawab ibu bapa. Ibu bapa sepatutnya mengajar anak-anak mereka tentang sistem nilai mereka sendiri, bukannya apa yang sekolah dan institusi negara anggap benar. Saya tidak fikir anda patut mengajar kanak-kanak bahawa menjadi gay itu tidak mengapa. Saya juga tidak fikir anda patut bercakap tentang seksualiti kepada kanak-kanak kerana itu pelik dan tidak sesuai. Jadi, saya setuju dengan orang-orang ini. Apa yang ironis tentang perkara ini ialah protes-protes ini yang sangat jelas menyatakan apa yang Islam percayai sedang sepenuhnya dielakkan oleh orang-orang barat yang di luar sana asyik berkata, ya. Gay untuk Palestin, golongan queer menentang Islamofobia dan sebagainya. Mereka tidak menonton perkara ini. Mereka memang tidak menontonnya. Jadi mereka di luar sana berusaha bersungguh-sungguh untuk mempertahankan sekumpulan orang yang membenci gaya hidup mereka. Bukan susah pun nak cari rakaman tentang perkara ini. Bukan susah nak lihat apa yang mereka benar-benar percaya. Mereka pun tak cuba nak berpura-pura sembunyikannya. Mereka berada di luar sekolah, berprotes secara beramai-ramai. Mereka tunjukkan pendapat mereka. Tapi entah kenapa, orang-orang bodoh ini, orang-orang bodoh yang diperalat ini, tetap kata tidak. Tidak. Ini satu lagi perkara untuk kita ambil peduli. Ini satu lagi peluang untuk kita buktikan betapa bermoralnya kita. Jom kita lawan Islamofobia yang teruk ini. Bagi saya, itu memang tak masuk akal. Malu, malu. Malu. Namun, ini hanyalah sebilangan kecil sahaja. Sebilangan besar umat Islam yang tinggal di Barat pastinya tidak akan menyokong mengurung orang gay dalam sangkar, betul? 52%. Lebih separuh daripada umat Islam di Britain percaya bahawa homoseksualiti patut diharamkan. Senarai negara yang merajam atau menghukum mati orang gay
Afghanistan 99% Muslim, Iran 99% Muslim, Mauritania 99% Muslim, Sudan 97% Muslim, Nigeria 50% Muslim, Yemen 99% Muslim, Arab Saudi 93% Muslim, Somalia 99.9% Muslim, senarai negara yang secara terbuka menyebar orang gay. Indonesia 87% Muslim, Qatar, Al Jazeera 67% Muslim, Malaysia 61% Muslim, Emiria Arab Bersatu 80% Muslim semacam. Saya rasa angka-angka itu sudah cukup jelas, bukan? Ada semacam kaitan di sini. Saya tak dapat pastikan apa sebenarnya. Saya Namun begitu, bukannya populis gay yang cuba memberi amaran tentang Islam tidak serasi dengan LGBT di Barat benar-benar dibunuh oleh golongan kiri, kan? Namun, sekurang-kurangnya kita ada selebriti berani seperti Ellen DeGeneres yang mendekati orang Islam untuk memberitahu mereka bahawa menghukum mati golongan gay adalah salah. Dan bagaimana reaksi orang Islam? Ini adalah undang-undang syariah dalam Islam dan LGBT tidak pernah diterima. Jika Anda semua tahu kenapa undang-undang ini dilaksanakan, saya pasti boikot ini tidak akan berhenti. Brunei adalah sebuah negara yang aman dan merdeka. Sultan kami hanya melaksanakan peraturan yang telah dibuat sejak lama dahulu. Mereka menghukum orang yang melakukan kesalahan mengikut agama mereka. Tapi tetap, bukanlah seolah-olah ramai umat Islam di Barat menyokong undang-undang syariah yang merupakan asas penindasan terhadap golongan gay di seluruh dunia. Betul. Tapi tetap, bukanlah seolah-olah kita benar-benar ada rondaan syariah di Barat di mana golongan gay diancam dan disuruh meninggalkan kawasan bandar utama. Betul. Di Whitechapel, London, Timur, satu kumpulan main hakim sendiri garis keras cuba memaksakan undang-undang syariah ke atas orang awam yang tidak menyedari. Ya, kau gay kawan, keluar dari sini kawan, keluar dari sini kau pondan. Tapi tetap, bukanlah seolah-olah lelaki-lelaki budiman ini menyerang sekumpulan lelaki dengan asid berhampiran kelab malam gay sambil menjerit kata-kata homofobik, kan? Betul, kan? Tapi tetap, bukannya orang transgender ini dihina, dipukul dan diejek dalam bahasa Arab oleh sekumpulan warga Algeria semasa protes di Paris, kan? Apa yang berlaku di pusat bandar Paris? Julia, 31 tahun, telah diserang pada hari Ahad ketika dia sedang berjalan menaiki tangga di stesen metro di Palais de la République. Satu perhimpunan besar sedang berlangsung di dataran itu menentang Abdel Aziz Bouteflika, Presiden Algeria yang telah lama memerintah dan berusia 82 tahun, yang kini telah mengumumkan peletakan jabatannya. Memakai blaus belang hitam dan putih, Julia dihalang oleh para penunjuk perasaan yang mengejeknya dalam bahasa Arab. Seorang lelaki mengusik rambutnya, sementara seorang lelaki lain yang berselubung dengan bendera Algeria datang untuk cuba membantu Julia. Selepas lelaki itu berlalu, seorang lelaki berulang kali menumbuk Julia, sementara seorang lagi kelihatan menendangnya. Sekali lagi, ia sangat mudah. Lelaki ini sangat menghiburkan, tetapi ia memang sangat mudah. Dengar sahaja apa yang mereka katakan. Dengar sahaja. Dengar sahaja. Julia kemudian menjelaskan bahawa serangan itu tidak ada kaitan dengan komuniti Algeria, tetapi dilakukan oleh orang yang jahil tanpa mengira asal-usul atau agama mereka. Betapa menyedihkannya menjadi seseorang yang diserang kerana siapa diri mereka dan masih tidak mahu mempertahankan diri sendiri, tetapi lebih memilih untuk memastikan tidak bersikap perkauman terhadap orang lain. Bagi saya, itu hanyalah petunjuk kepada harga diri yang sangat rendah. Seseorang sepatutnya mampu mempertahankan diri sendiri dan memahami jika ada yang datang menyerang, itu adalah bermasalah dan tidak sepatutnya dicuci otak untuk mempercayainya. Bahawa dengan apa cara sekalipun, perkara paling penting yang mereka perlu lakukan ialah mempertahankan orang yang menyerang mereka. Sindrom Stockholm, kan? Tapi tetap, bila perkahwinan sejenis pertama berlaku di UK, orang Islam menerimanya dengan tangan terbuka, kan? Homoseksualiti dilarang dalam Islam. Nikah adalah antara lelaki dan wanita. Ini satu jenaka. Baiklah, teruskan menuju ke arah kebiadaban dan kemunduran. Malu pada pasangan yang jijik seperti itu. Seorang lelaki bukan manusia apabila dia tidur dengan lelaki lain. Homoseksualiti adalah tidak semula jadi dan jelas salah. Mereka bukan Muslim. Mereka yang benar-benar Muslim tahu dengan baik bahawa Islam memang Oh ya, perhatikan yang ini. salah. Mereka bukan Muslim. Mereka yang benar-benar Muslim tahu dengan baik bahawa Islam tidak menerima perkara mengarut ini. Berhenti merosakkan agama kita. Semoga Allah membinasakan mereka. Oh
Oh ya, pada masa kini anda tidak akan dapat menulis perkara seperti ini. Tetapi, cuba fikirkan betapa yakinnya mereka dengan kepercayaan mereka dan hakikat bahawa tiada siapa yang akan menegur mereka sehingga mereka benar-benar meletakkan perkara ini di internet dan memberi respons kerana mereka tahu bahawa mereka tidak boleh disentuh. Anda tidak akan pernah sama sekali melakukan perkara seperti ini pada masa kini kerana anda tahu ia akan didokumentasikan dan anda akan dipecat dari pekerjaan anda. Mereka tidak peduli. Tapi tetap juga, semua protes pelarian dialu-alukan itu pasti menunjukkan bahawa orang gay sangat baik, penyayang dan prihatin serta tidak patut dipukul langsung. Betul tak? Tapi apapun, lupakan semua itu. Bukankah ini hanya tentang mengubah pandangan dunia kita yang penuh prasangka dan perkauman? Lagipun, hijab yang mewakili penindasan lelaki terhadap wanita di seluruh dunia Islam, yang mana kegagalan memakainya boleh membawa kepada penangkapan, pemenjaraan dan penyeksaan wanita di seluruh dunia Islam, kini menjadi simbol kebanggaan feminisme. Jadi kenapa kita tak boleh saja? Hijab bukan simbol feminisme. Ia adalah simbol wanita yang dipaksa untuk menutup dan menyembunyikan diri supaya lelaki tidak terjejas. Berpura-pura bahawa penindasan besar-besaran terhadap golongan gay di seluruh dunia Islam sebenarnya mewakili pembebasan golongan gay di seluruh dunia Islam. Hey, untuk mempertahankan orang Islam, tidak seperti golongan progresif, sekurang-kurangnya mereka mempunyai prinsip yang konsisten. Saya rasa senyuman itu sudah cukup menceritakan segalanya, dan dia memang betul. Tidak seperti golongan liberal, sekurang-kurangnya mereka tidak berpura-pura merasakan sesuatu yang berbeza daripada apa yang mereka sebenarnya rasa. Jadi, saya rasa kita sudah ada pemenang yang agak jelas dalam perdebatan LGBTQ versus Islam. Apa pendapat Anda? Terima kasih atas perhatian Anda terhadap perkara ini.